Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini kita akan lihat soalan-soalan melibatkan bab 4 iaitu operasi set. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Diberi bahawa set semesta adalah x di mana x adalah integer dan dalam lingkungan 1 hingga 10. P pula adalah set x yang nombor ganjil dan Q pula adalah set x bagi faktor bagi 4 dan set R pula adalah x di mana x adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Kita ada bahasa mudah lah kalau student yang saya ajar. Okey, kita ada 4 bakul kat sini lah. Satu bakul besar iaitu bakul set semesta dan kita ada 3 bakul kecil iaitu set P, bakul P, set Q, bakul Q dan set R iaitu bakul R. Okey. So terus fokus pada soalan, senaraikan unsur-unsur bagi setiap yang berikut. Okey. P intersect R. Okey. So sekarang ni kita keluarkan sahaja dulu set semesta. Ada. Okey, set semesta kita adalah integer 1 hingga 10. So bila kita keluarkan set integer 1, 2, 3, integer tau, integer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so ni nombor-nombor ataupun unsur-unsur dalam bakul besar iaitu set semesta. Dia nak P intersect R. Okey, tengok apa sifat bagi set P. Dia kata P adalah nombor ganjil. Okey, daripada set besar lah, daripada set semesta. Okey, so P pula dia nak nombor ganjil. So P kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Okey, manakala R pula adalah R adalah nombor kuasa 2 sempurna daripada bakul besar. Okey. So kita ada 1, 4, 9. Okey. So nak jawab soalan ni kita kena buat listing dululah penyenaraian unsur-unsur yang melibatkan set yang disebut. Dia nak P intersect R bermaksud unsur tu mesti ada pada dua-dua set. So bagi set P dan R, kalau kita perhatikan, okey, kita ada satu, okey, di mana satu ni duduk dekat set P dan set R. Cuba tengok ada lagi tak unsur lain ataupun nombor lain yang duduk dekat dua-dua set kecil ni tadi. Okey, kita ada 9. Okey, maka jawapan kita adalah P intersect R adalah 1, 9. Inilah jawapan dia. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, ni soalan A, soalan A. Baik, untuk soalan B, okey, saya asingkan bahagian. Okey, soalan B, cari ataupun senaraikan unsur-unsur bagi P intersect dan kurungan Q intersect R yang bukan ataupun bahasa sebenarnya adalah Q intersect R prime. Okey. So sekarang ni, okey, dia dah melibatkan Q. Okey, apa kata kita list out dulu unsur-unsur yang masuk dalam set ataupun bakul Q. Q adalah X, mana X adalah faktor bagi 4. Okey, bila melibatkan soalan faktor ni, insya-Allah majoriti student dia nampak, dia faham. Okey, tapi yang mana yang kurang jelas, okey, saya tunjuklah. Bila dia nak faktor bagi 4, okey, saya buat kat sini warna kuning. Okey, faktor bagi 4 maksudnya apa dua nombor yang apa darab apa dapat 4. Okey. So, kita pecahkan dua. Okey. So, kita bermula dengan 1. 1 darab berapa dapat 4? 1 darab 4. Okey, lepas 1 berapa? Lepas 1 2. Okey, cuba fikirkan sekejap. 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2. Okey, 3 ada tak 3 darab berapa dapat 4? Tak ada kan? Ni integer tak integer? Okey. Tak ada, tak payah tengok. Okey. 4 dah ada kat atas, tak payah tengok. Okey, 5 tak payah tengok dah, cukup. So dekat sini kita ada berapa tu faktor? Cuba tengok. Kita ada 1, 2. Okey, 2 ni benda yang samalah. Cukuplah. Dan 4. Okey, bermakna dalam bakul Q kita ada 3 unsur iaitu 1, 2, 4. Okey. Untuk soalan B, saya guna highlight biru. Okey, kita cari dulu yang dalam bracket iaitu Q intersect R. Ini dia punya tertib dia. Okey, student kena faham lah tertib dia. Okey, saya kejap sikit. Mak, sekejap.
saya akan terangkan ikut tertib. First, cari dulu Q intersect R. Q intersect R. Okey. Bermaksud apa nombor mana yang duduk dekat dua-dua set. Okey, set Q dan set R. Okey. Boleh rujuk ni lah. Okey, ni Q kita ada dan R kan. Okey. So kalau perasan kita ada 1 dan 4. Okey. So dalam Q dan R kita ada 1 4. Tapi sekarang ni dia nak Q intersect R prime. Maksudnya yang bukan duduk dekat Q intersect R. So Q ada 1 2 4. Okey. R ada 1 4 9. Okey, 1 4 dah masuk. So yang tinggal adalah kat sini ada 9 dan ni pula 2. So Q intersect R prime adalah 2 9. Okey. Okey, dan kita nak cari P intersect QR prime. Okey. So P mana tadi P? P ni kan. Okey. So dalam P kita ada 1 3 5 7 9. Manakala dalam Q intersect R prime kita ada 2 9. Okey. Cuba tengok dekat. Okey, saya bulatkan pakai bulatan merah boleh? Bulatan merah lah, nampak beza sikit. Kuning-kuning. Okey. Sekejap ni. Okey, tengok tu soalan. Okey, soalan dia nak kita cari unsur P intersect Q intersect R prime. Okey. So dekat sini, okay, tengok apa unsur yang duduk dekat P. Ni kan, ni saya pakai pen warna pink atau purple ni. Okey, apa unsur yang duduk dekat Q R prime? Q intersect R prime kat sini. Saya kotakkan juga. Okey, cuba tengok apa nombor yang duduk dekat dua-dua set yang saya kotakkan warna pink ni. Okey. Dekat sini kita ada 1 3 5 7 9, kat sini kita ada 2 9. Okey. So kalau perasan kita ada satu unsur sahajalah yang duduk dekat dua-dua set kotak pink tadi, iaitu nombor 9. Dah. Inilah jawapan dia. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Saya kecilkan sikit. Okey. Boleh ya? Baik, soalan nombor 2, gambar rajah Venn menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set semesta P union Q union R. Pada ruang jawapan di bawah, lorekkan set P intersect Q. Okey. So dekat sini, okey. P intersect Q, okey. P intersect Q. Okey. Sekejap saya padam Q. P intersect Q. Okey. Cuba tengok kat mana kawasan P. Kawasan P yang petak ni lah, nampak ni. Petak ni saya warnakan. Okey. Ni kawasan P. Okey, cuba cari pula kawasan R kat mana. Q. Okey, Q adalah kawasan segitiga ni. Ni dia. Okey, ni kawasan dia. Okey, intersect bermaksud persilangan. Okey. Ni intersect bermaksud persilangan. Okey, so cari kat mana kawasan yang bertindih. Dua-dua kawasan tu ada. Okey. So kalau perasan, kawasan bersilang duduk dekat sini dan sini. Okey. So dia nak kita lorekkan kan. So okey, ni saya tunjuk cara tau. Nak kena pasti kat mana kawasan P intersect Q. So dekat sini kawasan yang bertindih. Maksudnya kawasan tu dua-dua warna ada. Inilah ni kawasan ni. Kawasan ini, ni kan dua-dua warna masuk situ. Dan kawasan ini. Okey. So kat sini tak masuk dah. Ni pink je. Ni set Q je. Ni set Q je. Okey. Yang biru yang besar-besar ni pun tak masuk juga. Sebab ni set P je duduk sini. Jadi okey, saya padam. Okey. So kat mana set yang masuk tadi? Ni je kan? Ni dengan ini. So kita lorekkan. Okey. Dah lah, dapat jawapan. Baik, kita teruskan dengan soalan 2B. Okey, 2B cuba tengok apa ayat operasi set ni. Okey, lorekkan kawasan P intersect P prime intersect Q union R.
Okay, ingat tertibnya adalah cari dulu benda yang dalam kurungan Q union R. Okay, cuba tengok dekat gambar Q union R. So Q union R, ni kawasan Q, ni kawasan Q, ni kawasan Q, ni kawasan Q. Okay, R, cuba cari kawasan R. Saya guna warna pink Kawasan R sini, 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 sini. Okay, ni adalah Q union R. Tapi sekarang ni dia nak P prime intersect. Okay, mana P prime? Okay, P prime saya akan gunakan warna merah. Okay, ni kawasan P kan, ni kawasan P. Okay, ini kawasan P yang petak ni. Okay, so dia nak P prime, maksudnya ni tak masuk lah. Yang dalam kawasan petak ni tak masuk. So kat mana je P prime? Ni P prime. Okay, ni P prime. Okay, ni P prime. Okay, so sekarang ni cuba cari kat mana yang tiga-tiga warna yang saya write tu ada. Okay, dan kalau perasan kawasan yang tiga-tiga warna dia duduk dekat nampak agak kan, dia duduk dekat sini. So inilah jawapan dia. Okay, sorry sekejap Sekejap, dia nak union P prime intersect Q union R. Sekejap ya. P prime sekejap, Q union R. Q union R ni Q, segitiga ni dan ni semua R. Okay, P prime intersect, P prime intersect. Sekejap P prime intersect. So ni intersect P prime intersect Q union R. Ni masuk sekali lah, ni kawasan ni. Okay, P prime intersect P prime yang bukan P. Okay, yang petak ni P kan, yang petak ni P, tapi dia kata P prime intersect Q union R. Sekejap Q union R. Q union R ni lah tadi. Okay, tak apa, sekejap kita try balik. Okay, tertibnya adalah buat dulu yang dalam kurungan Q union R. Okay, ni lah Q union R ni ni. Okay, ni Q, ni Q okay, R pula di sini, ni R. Okay, ni Q union R. Okay, ni Q union R. Okay, dia kata dia nak P prime. P prime bermaksud bukan P lah kan. So bukan P bermaksud bukan yang dalam petak tu. Okay, bukan dalam petak P prime maksudnya dalam petak ni tak boleh. Dalam petak ni tak boleh. Ni tak boleh Okay, so yang ni je lah masuk. Ni masuk, ni masuk, ni masuk. Okay, P prime sebab dia nak intersect kan, P prime intersect. Okay, yang ni dah termasuk dalam kawasan P. Okay, so yang right tu sahaja. Okay, kita padam. Okay, so jawapannya adalah di sini. Yes, okay, so inilah jawapan untuk soalan B. Okey, saya start dulu. Mungkin kita boleh rujukan. Baik, teruskan dengan soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, wakilkan setiap yang berikut menggunakan gambar rajah van. Okey, soalan nombor 3. Okey, tengok ayat operasi set dia. Okey, P intersect Q tak ada, null set, di mana P adalah subset bagi R, Q adalah subset bagi R. Okey, so dekat sini kena fahamlah yang kita kena tahu siapa set besar, siapa set kecil. So dia dah nyatakan kat sini dah, P subset bagi R, Q subset bagi R. So kita faham yang R tu adalah bakul besar, set besar. Okay, so saya buat satu bulat besar. Okay, ini adalah set R. Okay, P adalah subset bagi R. Okay, letak dalam, P tak dalam. Okay, ini set P.
dan Q pun letak dalam R. Ni set Q. Okay. Dan dia dah bagi tahu syarat dekat sini. Ni, P intersect Q adalah null set. Maksudnya tak ada kawasan persilangan antara set P dan set Q. Maka inilah jawapan kita. Okay. Next kita tengok soalan 3B. Baik, 3B. Okay. Ada 3 operasi set ni. Okay. R intersect Q tak ada null set. R adalah subset bagi P. Dan P intersect Q tak ada null set. Maksudnya macam ada persilangan ni. Okay. So sekarang ni kalau tengok kat sini macam tak ada siapa-siapa yang set besar. Okay. So kita try baca daripada belakang dulu yang ni Okay. P intersect Q tak sama dengan null set. Maksudnya ada berlaku persilangan bagi set P dan set Q. Okay. So saya boleh gambarkan macam ni. Okay, ni P, okay, ni Q. Ni maksud dia. Ni maksud yang ayat operasi set yang ketiga ni. Okay, P intersect Q, okay, tak sama dengan null set. Maksudnya ada berlaku persilangan. Inilah persilangan dia. Okay. Kemudian kita tengok ayat kedua pula. Okay, ayat kedua dia kata R subset bagi P. Bermaksud R ni duduk dalam P. R dekat sini lah. Okay. Dan seterusnya ayat operasi yang ketiga adalah R intersect Q sama dengan tak ada. Maksudnya R dengan Q tak ada bersilang. Okay, ni Q, ni R. Okay, so dapat jawapan. Okay, ni set P. Sorry, tak apa cantik. Okay. So ni set Q dan set R duduk dalam set P. Dah, inilah dia. Okay. Macam mudah je. Okay. Okay, so cuba baca dulu belakang dulu. Okay, next kita tengok soalan keempat. Baik, soalan keempat boleh baca dulu soalan. Rajah di bawah menunjukkan sebuah gambar rajah Venn diagram dengan unsur set P, Q dan set R. Okay, diberi bahawa set semesta P union Q union R dan dia ada bagi clue kat situ. Okay, dia kata bilangan Q prime sama dengan bilangan Q intersect R. Okay, saya highlight dulu. Carikan nilai X. Okay, so dekat sini tuan faham. Okay, ada dua set penting iaitu set Q prime dan set Q intersect R. Okay, so boleh tak cari Q intersect R dulu. Okay, Q intersect R. Okay, okay, Q petak ni lah. Okay, dan R yang ni. Okay, so kita cari kejap Q intersect R. Q intersect R. Saya guna highlight warna pink Saya guna highlight warna pink. Okay, Q intersect R. Okay, ni kotak Q, ni kotak R. So ni lah yang ni dan yang ini. Okay, okay, pink ni adalah kawasan Q intersect R. Okay, okay, manakala Q prime pula. Okay, Q prime maksudnya selain Q lah. Okay, selain Q saya guna warna biru. Okay, okay, so Q kotak dia dekat sini. Selain Q mana? Ni lah 3, 8, 5. Dah, tu je lah. Senang kan? Okay, so Q intersect R tadi saya guna warna pink. Okay, so Q intersect R adalah berapa tu bilangan dia? X tolak 3 dengan 9 kan? So X tolak 3 tambah 9. Maka Q intersect R bilangannya adalah X tambah 6. Okay, untuk Q prime pula. Okay, Q prime adalah 3 tambah 8 tambah 5. Saya gunakan highlight warna biru tu Okay, so kita akan dapat 16. Okay, daripada ayat operasi set dekat sini NQ prime. Okay, bilangan Q prime 16 ni sama dengan bilangan Q intersect R iaitu X tambah 6. Okay, so buat satu persamaan. 16 sama dengan X tambah 6. Oh sorry. So dapatlah nilai X. X sama dengan 10. So inilah cara penyelesaian untuk soalan nombor 4. Baik, kita teruskan soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Dalam Persatuan Bahasa Melayu, 55 orang murid mengambil bahagian.
Sekurang-kurangnya satu daripada 3 aktiviti. Okey, satu daripada 3 aktiviti. Okey, tengok betul-betul. Okey, pertama bercerita. Okey, yang kedua berlakon. Dan yang ketiga menyanyi. Okey. Antara 30 orang yang mengambil bahagian bercerita. Okey. Saya bulatkan dulu info-info penting ni. 10 orang juga memilih berlakon dan menyanyi. 6 orang memilih bercerita sahaja. 6. 4 orang memilih berlakon tetapi bukan menyanyi. Okay. Antara 25 orang yang tak memilih bercerita, P orang memilih berlakon dan menyanyi. P tambah 8 memilih berlakon sahaja. 7 orang memilih menyanyi sahaja. Okey, sabar. Untuk soalan ini, step yang pertama adalah kita buat dulu rajah band. Okey, ada berapa aktiviti? Ada 3. Okey, so bila ada 3 aktiviti, kita buat 3 gegelung. Okey. Tak kisahlah nak buat bulatan ke, segi empat ke. Okay, kalau rasa bulatan tu tak berapa buruk, buat je lah bulatan. Okay, macam ni. Tu saya punya cantik je. Okay, okay. So tengok sekejap, ada berapa aktiviti? 3 kan, cerita, berlakon, menyanyi. Okay. Bercerita kita labelkan sebagai C, berlakon L dan menyanyi N. Gitu kita labelkan kita punya rajah event. Okey, sekarang kita nak isi. Antara 3, okey, total dalam ni ada 55 orang tahu. Okey, antara 30 orang yang mengambil bahagian bercerita. Okey. So maksudnya dalam bulatan C ni ada 30 orang. Okey. 10 orang juga memilih berlakon dan menyanyi. Okey. Okay, 10 orang juga memilih berlakon dan menyanyi. Maksudnya dia bercerita, dia berlakon dan dia menyanyi. Okay, so dia masuk dekat sini lah. So 10 tu saya letak dekat tengah-tengah tu. Okay, sini 10. Okay, 10. Okay, so 10 saya dah masukkan. Okay, saya potong dulu. Okay, 6 orang memilih bercerita sahaja. Okay, 6 orang bercerita je kan. So dekat sini lah. Okay, saya potong 6 ni, saya dah masukkan. 4 orang memilih berlakon tetapi bukan menyanyi. Okay. 4 orang berlakon tapi bukan nyanyi. Okay, sabar dulu sekejap okay. Antara 25 orang yang tak memilih bercerita, P orang sahaja memilih berlakon dan menyanyi. Sekejap okay, 25 orang yang tak memilih bercerita. Okey, 25 orang Inilah untuk bulatan L dan bulatan N yang tak memilih bercerita. Okey. P orang memilih berlakon dan menyanyi. P orang P orang. So P dekat sini. Okey. P tambah 8 orang memilih berlakon sahaja. P tambah 8 berlakon sahaja dekat sinilah. Okey. Saya potong sini. 7 orang memilih menyanyi sahaja. 7 orang. 7 dekat sini. Okey. Okey, ni antara maklumat yang kita dah boleh isi sikit lah. Okey, sekejap Antara 30 orang yang mengambil bahagian bercerita. Okey. So ada 2 lagi nombor kita masukkan kan. Okey. 4 orang memilih berlakon tetapi bukan menyanyi. Berlakon tapi bukan menyanyi. Kat sini kan kalau kawasan sini dia berlakon dan bercerita. Okay, so 4 orang kat sini lah. Okay, potong 4. Siap. Okay. Kemudian barulah kita boleh isi 30 ni. Antara 30 orang yang mengambil bahagian bercerita. Okay, so dalam bulatan C ni ada 30 orang. Tapi kita dah isi 6 dekat sini, 4 dekat sini, 10 kat sini. So 30 tolak 10, tolak 4, tolak 6. Okay, 10, 14, 6, 10, 14, 14, 20. So dekat sini ada 10 orang. Bermaksud ada 10 orang yang suka menyanyi dan bercerita. So inilah rajah band kita. Okay, ni untuk soalan A. Okay, sekejap saya labelkan jawapan.
Baik, soalan B, hitung nilai P. Okey, nak hitung nilai P. Okey, kena tahulah total murid yang terlibat dalam cerita ni ada 55 orang kan. Okey, so kita salin balik semua maklumat ni dalam Rajah ni dalam ayat matematik. Okey, so saya bermula dengan belah kiri dulu supaya senang. 6 tambah 4 tambah 10 tambah 10 tambah 7 tambah P tambah P tambah 8. Okey, sama dengan 55. Okey, so tambahkan 6, 4, 10, 20, 30, 37. Okey, so 37 tambah P tambah P tambah 8. Okey, so kita akan dapat 2P tambah 45 sama dengan 55. Okey, algebra sikit kat sini. Okey, 45 buat sebelah akan jadi tolak 45. Okey, so 2P sama dengan 10. 2 kiri potong buat sebelah akan jadi bahagi. So kita akan dapatlah nilai P, di mana P jawapannya adalah 5. Okey, so ni cara selesaikan soalan B. Okey, soalan C. Okey, soalan C, hitung bilangan murid yang mengambil bahagian bercerita atau berlakon dan juga mengambil bahagian menyanyi. Ambil kau. Ni contoh soalan SPM lah ni. Okey, bilangan murid yang mengambil bahagian bercerita atau berlakon. Okey, dan mengambil bahagian dan juga mengambil bahagian menyanyi. Okey, berlakon dan menyanyi. Okey, berlakon atau berlakon, bercerita atau berlakon. Okey, bercerita atau berlakon berlakon dan juga, kita nak buat satu dulu ni, nak buat atau dulu ke nak buat dan dulu kan. Okey, dan juga bahagian menyanyi. Okay, ni menyanyi N ni. Okey, N menyanyi, bercerita atau berlakon menyanyi. So saya rasa kita ambil 10 dengan P ke? Sekejap dia kata bercerita atau berlakon dan juga mengambil bahagian menyanyi. Okay, so bercerita atau berlakon dan juga mengambil bahagian menyanyi. Okey, tak apa. Sekejap soalan ni kita KIV dulu, kita starkan dulu. Kita akan bincang detail nanti mungkin dalam sesi bersemuka. Okey, so ini sahaja untuk soalan melibatkan operasi set. Harap dapat membantu anda semua. Terima kasih.